Okey, baik. Huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat iaitu huruf yang mengubah suatu kata dalam bahasa Arab. Hurufnya ada 3. Huruf yang dapat mengubah apa saja, mengubah bentuk, mengubah baris, itulah ilat. Itu. Ada 3 saja huruf vokal ni ya. Waw, alif, ya atau disebut biasa ayu atau apa yang boleh kita pendekkan ya. Wa, alif, ya atau disebut orang juga yang lain alif, ya, waw, mana-mana yang penting 3 tu itu adalah huruf ilat. Alif bukan hamzah ya, ada 2 huruf ilat, huruf ilat, harful ilah bahasa Arabnya harful ilah, harful illati, harful illat. Harful illati atau bahasa harf illat. Kenapa dinamakan harf illat? Kerana dia ada sebab, maknanya secara bahasa adalah sebab. Illat tu sebab. Dalam kaedah fikih, dalam ilmu fikih dinamakan illat tu sebab atau asbab ya. Asbab. Asbab kepada apa? Pada berubahnya suatu perkataan. Asbab berubahnya atau bertukar ya suatu kata dalam bahasa Arab. Itulah dinamakan illat. Dan juga bahasa lainnya adalah dia disebut huruf yang sakit. Huruf yang sakit. Kerana kalau ada huruf tersebut, huruf illat tu, huruf illat yang 3, maka itu mestilah dia akan banyak perubahan, banyak pertukaran daripada asalnya. Alif, waw, ya. Ni. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Huruf illat. Apa saja huruf illat ni dalam kaedah bahasa Arab? Secara kaedahnya dia boleh menjadi huruf mad yang pertama ya. Huruf mad pertama atau anggota dia. Kumpulan dia apa saja? Kumpulan huruf illat. Yang pertama adalah huruf mad sendiri ya. Huruf illat. Huruf illat itu apa saja? Huruf mad yang selalu kita sebut dalam
bacaan Quran yang panjang itu disebut mad. Kalau bertemu dengan alif maka dibaca panjang. Ma tuh. Kalau bertemu dengan waw maka dibaca panjang juga. Itu dinamakan harok mad. Mu itu. Kalau kalau bertemu dengan ya maka dibaca panjang mi itu dinamakan mad. Yang kedua adalah huruf lin. Lin atau madlin yang biasa kita sebut hukumnya madlin. Apa itu madlin? Madlin itu bila bertemunya waw dan ya dengan baris sebelumnya apa? Baris atas. Baris atas. Maka itu pun termasuk ilat. Tetapi ilat yang yang lembut atau lunak itu dinamakan harf lin. Dia termasuk daripada kumpulan harf ilat. Tapi dia dalam kumpulan apa? Kumpulan harf lin. Itu contohnya laisa, aina, ainun, khaufun. Itu di antara haraf-haraf yang ada itu ada harf lin. Itu. Karena ada baris atas, lepas itu datang waw atau ya yang mati. Yang ketiga adalah haraf ziyadah. Haraf ziyadah. Ziyadah ini apa? Haraf ziyadah ini tambahan. Tambahan contohnya apa? Contohnya fa'ala. Saya beri contoh ya sini ya. Haraf mad yang biasa kita sebut yang haraf ziyadah. Apa contohnya haraf ziyadah ini? Tambahan. Fa fa'ala yang biasa kita buat kan? Fa'ala. Kalau ada ziyadahnya maka dia mesti akan menjadi panjang daripada salah satu huruf tersebut. Fa'ala. Ini akan menjadi mad. Ada mad. Di mana madnya? Di selepas huruf fa. Sebelum huruf ain. Itu huruf mad. Contoh yang lain apa? Istaf'ala. Mana huruf ilatnya nih? Mana huruf ilatnya di sini? Alif. Alif ziyadah di situ ya. Istaf'ala. Ustaz, apa ni huruf ziyadah alif ni dia tak ada hamzah. Ya, tak ada. Kalau dia hamzah, itulah bezanya. Kenapa haraf ilat itu bukan hamzah? Karena hamzah itu mesti berbaris. Itu yang membezakan. Maka harful ilah hanya ada 3, alif, waw, dan ya. Manakala hamzah, dia tak termasuk daripada haraf ilat. Hamzah itu apa? Hamzah itu yang berbaris. Itu. Hamzah itu konsonan. Konsonan. Dia boleh dibaca E atau I atau apa? U. Kalau ini vokal semua ya, tak boleh dibaca. Dia hanya boleh ditambah. Itu. Jadi kita nak letak baris alif tu macam mana? Tak perlu letak baris. Tapi dalam Al-Quran yang kita baca ni, Al-Qurannya Utsmani, dia ada tanda macam baris baris depan ya. Macam baris depan, tapi bukan baris depan. Itu yang dinamakan apa? Alif ziyadah atau alif mad. Boleh tengok Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, contohnya dalam alif lam biasanya, alif lam qamariyah.
yang di permulaan ayat itu biasanya tak ada baris tapi ada tanda macam baris depan. Itu tandanya bahasanya dia alif ziyadah, alif lam. Bunyi bu, bu, bunyi dia Bunyinya ikut. astaf'ala. Yang ini istaf'ala, I. istaf'ala. Ah. Itu Is, dia kaedah membacanya pun ada kaedahnya. Macam mana dia baris atas atau baris bawah atau baris depan. Okey, baik. Okey, ada soalan untuk setakat ni huruf ilat? fa, Saya okey, saya okey. fa'ala, istaf'ala. Huruf yang saya kecilkan. Ini ya secara bahasa lah. Secara kaedah nahu, secara kaedah nahu sorof, dalam amsilah, kitab amsilah ya, itu apa saja yang dibagi dalam fi'il, terutama kita tengah bincang fi'il, apa saja yang dibagi dalam fi'il tersebut, kita fi'il kan, maka kita hubungkan dengan fi'il. Fi'il yang ada haraf ilat itu ada beberapa bentuk, ada beberapa nama. Yang pertama, misal. Ajwaf yang kedua. Yang ketiga, naqis. Lafif makron. Lafif marfu'. Mudha'af. Mahmus. Kita nak bincang tu? Boleh? Boleh ya? Misal. Fi'il yang ada haraf ilatnya ada beberapa kumpulan. Fi'il yang terdapat haraf ilat. Okey, yang pertama adalah misal. Misalun. Misalun. Apa itu misal? Ini satu kumpulan ya, kumpulan yang pertama misal. Misal ada dua, misal iaitu misalun wawi. Ada yang join masuk, kita invite dulu. Misalul wawi. Boleh baca ya? Boleh. Lul wawi. Apa itu misalul wawi? Misalul wawi adalah fi'il yang dimulai dengan haraf ilat waw. Fi'il yang dimulai dengan haraf ilat waw. Contohnya apa? Wa,
Wa'ada. 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 Kenapa dinamakan misal? Karena dia dimulai dengan huruf waw. Waw tersebut adalah huruf ilat. Ya. Waw adalah huruf ilat. Maka disebut misal wawi. Oke, nampak? Oke. Misal yang kedua adalah misalul ya'i. Ya'i. Apa itu misal ya'i? Misal huruf fi'il yang terdapat huruf ilat yang dimulai dengan ya. Itu. Contohnya apa? Ya, sa, ya saro. Ya saro. Ini termasuk daripada kumpulan ilat. Ya saro. Ya itu huruf ilat. Misal ya. Misalul ya'i. Oke, ada soalan? Ustaz, ini kiranya kita terdapat dalam bentuk fi'il madi kan? Mudhari'nya pun ikut akan dinamakan misal juga. Wa'ada ya'idu, contohnya ya'idu. Ya'idu. Ustaz, dari waw tu ya tu menunjukkan mudorek. Ya itu menunjukkan mudhari'. Di situ ya bukan tak ada ilatnya. Dah bertukar ilatnya. Yasara yaisiru. Maksudnya Ustaz, kalau kita nampak dalam kamus tu wa'ada, maksudnya itu kita automatik kita nampak ada haraf ilat lah ya. Harap ilat tu. Wa'ada. Ya. Okay. Jadi bila tukar kepada fi'il mudhari' wa'ada, waw tu dah tak ada. Tak ada. Itu. Itu salah satu bentuk fi'il yang masuk kepada fi'il mudhari' saja, fi'il madhi saja. Ada juga haraf ilat yang terus bertukar kepada madhi dan mudhari'nya sekali. Ada juga yang mudhari' madhi saja. Itu banyak bentuknya. Kita klasifikasikan mengikut nama saja dulu sekarang. Ini pertukarannya macam tu. Itu nama haraf ilat. Jadi kan kita boleh nampak lah ini jenis haraf ilat apa. Itu ya, yang biasa kita baca, yang biasa kita jumpa. Kalau tak ada haraf ilat maka dinamakan haraf apa? Haraf sahih. Ya, sahih atau yang sihat. Contohnya fa'ala, yang di atas tu fa'ala tu sihat. Ya. Tak ada satu sakit pun dalam tu fa, ain, lam. Maka dia adalah haraf fi'il yang sahih. Tapi bila ditambahkan menjadi
Fa'ala dia ada huruf ilatnya gitu. Jadi bila ada huruf ilat ni maknanya berbeza lah. Maknanya Jadi berbeza, secara makna berbeza. Tambahan huruf dalam fi'il yang sahih itu mengubah makna juga. Ada yang mengubah maknanya. Hmm. Okey? Ya Saro jadi Yaisiru. Yaisiru. Ya. Ah. Ah. Hmm. Yaisiru. Dia ikut sampai mudhari'nya. Yang atas tak ikut. Tapi yang kedua ni ikut. Yasara, yaisiru. Fi'il yang terdapat huruf ilat. Sekarang baru nombor 1. Nombor 1. Iaitu huruf ilat tu di depan. Di depan. Ini Nanti kaedah huruf di ilat depan di ya. nanti huruf ilat di tengah. Nanti huruf Nanti ilat di akhir. di tengah. Lepas tu ada juga huruf ilat yang hamzah. Ada huruf ilat yang di dua. Ada terdapat dalam fi'il tu ada 2 huruf ilat. Itu juga ada. Okey, kita nak sambung Nak? atau nak contoh yang dalam kitab tu? Ustaz sambung yang ni dululah. Macam mana jamaah semua? Puan Faridah, Puan Mariamah, nak sambung yang ilat ni atau nak kepada contoh? Sambung ilat lah biar kita faham betul ilat tu. Okey, yang penting faham bentuk-bentuknya dulu ya. Okey. Ya. Okey Mak Go, sambung. Okey aja. Okey, baik. Yang kedua adalah kumpulan misalun, yang kedua kumpulan ajwafun. Ajwaf. Kita biasa dengar perkataan ajwaf tak ini? Berarti kalau misal tu di depan ya. Contoh. Ajwaf, yang kedua adalah ajwafun. Ajwaf, panjang ini, ajwaf ada 2 juga, ajwaful ajwaful wawi, ajwaf wawi. Ajwaf tu apa maksud ajwaf? Ajwaf adalah fi'il yang terdapat huruf ilat di antaranya. Contohnya apa? Sona, yasunu. Ini ajwaf wawi, ajwaful wawi. Ustaz, yang apa? Sona, sona, so tu alif kan, kemudian dia tukar jadi waw. Sona. Sona yasunu
adalah termasuk kumpulan ajwaf. Apa ajwaf tuh? Ajwaf yang ada haraf ilat di tengahnya. So, alif, nun. Tetapi dia tak dinamakan ajwaf alif atau ajwaf apa? Dinamakan ajwaf wawi. Karena apa? Karena mudhoreknya yang yang dinisbahkan kepada nama tersebut. Nisbah nama tersebut kepada mudhoreknya. Di situ ada mudhorek yasunu, maka dia menjadi ajwaf dengan nama ajwaf wawi. Oke. Selanjutnya ajwaf, ada juga ajwaf ya'i. Saro, contohnya saro. Jadi apa saro? Yasiru. Saro yasiru. Saro Ganti itu lah. yasiru. Oke, boleh? Jadi alif tu ditukar jadi ya, Ustaz. Alif itu ditukar jadi ya, maka menjadi yasiru. Dinamakan ajwaf. Ajwaf itu berarti di tengah. Ajwaf. Jaufun. Jaufun, dia kata jaufun. Di tengah. Dia tengah antara huruf yang asli. Sona, yasunu, saro, yasiru, ajwaf, yai. Jadi Benar. kena ingat ajwaf itu tengah. Misal itu depan. Misal itu contoh. Contoh itu mesti di depan. Orang kalau nak bagi contoh, dia mesti lebih daripada yang lain. Dia kena di depan dulu, baru menjadi contoh. Tak boleh dia di belakang menjadi contoh. Orang tak nampak. Ya, itu kalau kita nak senang misal. Kenapa misal ini dinamakan haraf ilatnya di depan? Karena misal nih, kalau orang nak bagi contoh, dia mesti ke hadapan. Tak boleh di belakang ataupun di tengah. Ajwaf ni berarti apa? Jaufun itu berarti tengah, center, dia di tengah, huruf ilatnya. Sona yasunu, saro yasiru, maka dinamakan ajwaf. Ini ajwaf, jumlahnya ada Okey. dua. Ada dua. Sekejap. Ajwaf ni huruf ilatnya di tengah. Okey. Jadi huruf ilat tu alif yang duduk di tengah, waw yang duduk di tengah, ya yang duduk di tengah. Jadi contoh Sama. kita sekarang Dia antara huruf asli sin dengan ra, maka dia kedudukan di tengah. Tetapi di sini ada ya di mudhari, ya itu bukan ya ya itu tanda mudhari'nya. Ya, bukan ya yang di tengah, ya yang di depan itu tanda mudhari'.
Kita tengok yang di tengah, bukan yang depan sekali. Oh, tukar kepada alif, tukar kepada ya. Itu yang penting Ustaz ya. Ha, Yasiru. hmm. Yasiru. Sekarang kita nak faham konsep je kan? Dulu Ya. tukar-tukar belum kan? Tukar-tukar ni Belum. bila dah Belum timbul dalam konsep ayat saja. baru nak Tukarnya pergi tukar. tukar lebih kurang nanti macam ni lah Ha. kedudukannya ya. Tu. Bila dalam ayat baru kita boleh tentukan kan? Nanti kalau jumpa kita boleh tentukanlah dia ni huruf ilat fi'il yang ada huruf ilat apa, kumpulan apa, misal atau ajwa, atau yang ketiga yaitu naqis. Naqis itu kurang. Naqis. Berarti kalau naqis dia di mana? Ini tengah, depan dah, tengah dah. Yang ketiga ni naqis. Akhir belakang. Betul. Naqis. Naqis itu artinya secara bahasa kurang. Naqis. Naqisul ada dua, naqisul wawi, naqisul ya'i. Naqisul wawi contohnya apa? Yang ada haraf ilat di belakangnya. Waza ya zu. Oke, dan nampak sini mana haraf ilatnya? Roza, alif. Alif yang zu. Disebut wawi kerana dia bertukar menjadi huruf waw di depannya. Di mudhari'nya. Ustaz, kalau boleh tanya, kalau kita berbalik kepada contoh yang pertama tadi kan, yasaro, jadi yaisiru kan. Jadi maknanya huruf yang ditambah yang Ustaz buat, macam contoh 2 tu alif tukar jadi waw, jadi yang kat situ ya yang kedua lah kan. Ustaz tak warnakan. Kalau boleh warnakan mungkin kita boleh nampak. Yang ni. Ya. Yaisiru. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama yaisiru sora yasunu. Saro yasiru, okey. Waza yanzu. Okey. Okey. Naqis yang kedua juga ada, yaitu naqisul ya'i, yang kurang ya-nya.
yang kurang ya. Ya. Contohnya apa? Khasyiya. Khasyiya. Yakhsha. Yakhsha. Khasyiya. Yakhsha. Nah, ini contoh nakis ya'i. Dia di belakang. Ada haraf ya, haraf ilatnya di belakang. Manakala dia menjadi mudhari, maka dia menjadi apa? Ya. Yang tak ada titik itu apa? Alif maksurah. Alif maksurah. Khasyiya yakhsha. Takut. Maknanya takut. Ustaz, kalau dia bagi contoh ni kan dua je. Satu al-waw, yang kedua al-ya. Yang alif tak ada. Alif nanti ada satu kumpulan lain. Alif ada. nanti di kumpulan lain. Kumpulan lain. Mahfuz namanya. Kumpulan lain nanti alif. Oke. Ini kan ya dengan wow, ya, wow, ya, wow. Mana alifnya? Alif nanti ada satu kumpulan. Kumpulannya dinamakan mahmuz. Mahmuz, mahmuz fa, mahmuz. Ada 3 lah berarti ya. Ustaz, sebenarnya fungsi huruf ilat ni untuk apa ya? Fungsinya apa fungsinya? Secara bacaan dia berfungsi sangat berfungsi. Dia akan membedakan mana bacaan mat. Itulah tadi ilat ni dia ada 3 fungsi. Ada fungsi dia apa tadi sebagai mat, sebagai lin. Itu secara makna tak ada. Secara makna dia akan ikut saja maknanya apa. Itu. Dia makna dengan fungsi ilat lebih kepada fungsi. Fungsi untuk apa? Untuk bacaan suatu perkataan. Macam wa'ada, dia tak ada panjangnya. Yasara yaisiru. Baru di sini kita boleh macam bahasanya di sini ilatnya sebagai apa? Fungsi dia apa? Mat apa di sini? Yasara yaisiru. Maklin. Madlin. Jadi tak boleh kita baca yasaro yasiru, tak boleh. Dia kena lembut yaisiru. Sona yasunu. Maka kita baca sona panjang. Tak boleh kita baca sona. Nanti maknanya akan bertukar. Daripada fungsi tersebut dia boleh menentukan apa makna di sebalik haraf ilat yang ada. Macam tadi fa'ala. Nanti kalau menjadi istaf'ala beza maknanya. Sona. Kita baca panjang sona. Yasunu kita baca panjang. Kalau tak ada huruf ilat ni macam mana? Huruf ilat kalau tak ada Tak ada macam mana? bunyi lah Macam kita perkataan kalau tak ada huruf ilat.
Tak bunyi. Betul, boleh juga. Tak Macam kita bunyi. baca perkataan saya dalam bahasa Melayu, tak ada macam mana tak boleh bunyi kan? Buku, tak ada U di situ, huruf vokal tu tak bunyi. Itulah kedudukannya lebih kurang sama. Tapi bunyi dalam bahasa Arab menggunakan baris Baris. untuk konsonan. Baris. Baris pun ni kan kaedah baris ni kan baru diterapkan selepas Quran tersebut diturunkan. Dulu Quran tak ada baris, tapi Oh, para sahabat boleh membaca. Itulah. Sekarang ni memudahkan kita semua, maka ditambahkan baris dan juga tanda titik. Tanda titik pun baru saja. Orang-orang dahulu tak ada Al-Quran yang berbaris, yang ada titik, itu dulu tak ada. Maka sekarang dah mudah kita membaca. Panjang, ini pendek, ini baca baris bawah, baris atas. Itu suatu kemudahan buat kita. Okey. Kita nak sambung lagi, ni baru tiga kedudukan haraf ilat dalam fi'il. Boleh mak aku? Aku nak sambung supaya jelas kan. Nak sambung, siapkan sekali. Supaya jelas. Betul, Siapkan betul. sekali. Kemudian bagi Jadi kita praktikal. tajuk kita haraf ilat lah hari ini. Tak apa Ustaz. Okey, boleh ya. Yang contoh tu kita next ya. Next class. Next kelas. Okey, kita siapkan lah Next biar class. Syumul, biar lengkap semua ilmu yang didapat tu. Okey, baik. Kita sambung. Ni Praktikal baru minggu depan. kita baru jumpa waw dengan ya saja. Mana alif? Mana yang alif tu kan ada 3, alif, waw, ya. Alif dia ada satu kumpulan sendiri, dinamakan mahmuz. Mahmuzun. Mahmuz dari perkataan apa? Asalnya dari kata hamzah. Betul tak? Kalau kita mahmuz ni hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzah. Hamzah mahmuz. Itu kan dekat kan perkataannya hamzah. Kalau ditambahkan mim depannya, dipadamkan ta menjadi mahmuz, hamzah. Kita ingat hamzah, kita ingat mahmuz. Hamzatul wasli, apa kita biasa ada istilah hamzah. Jadi mahmuz adalah haraf fi'il yang terdapat di dalamnya haraf ilat berupa alif. Apa saja kumpulannya? Okey. Mahmuz yang pertama adalah mahmuz fa. Kenapa dia makan mahmuz fa? Kerana dia duduk di depan, di huruf fa. Apa contohnya? Yang ada hamzah di depan. Akala. Akala.
Ya kulu. Ya kulu. Akala ya kulu. Ini termasuk kumpulan mahmus fa. Kenapa dinamakan mahmus fa? Karena fi'il tersebut dimulai dengan apa? Dimulai dengan huruf ilat yang berupa hamzah. Nah, ini hamzah dinamakan hamzah. Kenapa? Karena berbunyi a. Itu. Oh, fa tu. Fa tu. Fa. Ustaz. Kenapa dinamakan fa? Karena dia duduk di kedudukan fa'ala. Kan Fa'ila. kita lihat fa'ala. 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 Fa'ain lam. Fa'in lam. Fa'ala. Kenapa dia bukan mahmus fa? Karena dia duduk di fa. Fa'ala. Awal. Fa tu Di awal. awal atau di depan. Di depan macam tadi. Maka dinamakan mahmus fa. Fa maksudnya alif di depan. Alif di depan. Nah, itu kumpulan yang lain daripada yang lain. Karena alif dalam ilat dia ada kumpulan tersendiri. Mahmuz. Kenapa dinamakan mahmuz? Karena alif tersebut dibaca hamzah. Contoh yang lain adama itu juga. Hamzah. Macam tu ya. Itu maka di situ ada Akala. hamzah. Dalam Quran atas kepala alif tu ada hamzah. Ada. Jadi kita akan sebut akala. Akala mahmus fa. Oke, dah nampak ya di sini ya. Ada mahmus fa. Lepas itu kalau yang kedua mahmus apa? Mahmus ain. Mahmus ain. Betul. Mak aku dah jam aku. Kenapa dinamakan mahmus ain? Berdasarkan fa'ala. Berdasarkan fa'ala. Fa'ala itu kan wazan. Dia menjadi itulah istilahnya kaedah dalam setiap tasrif, setiap kita membuat macam ni keterangan dalam fi'il itu fa'ala menjadi acuan lah, menjadi contoh. Mahmus ain berarti yang ada hamzah
Bukan alif lagi sekarang, hamzah. Ya, dia ilat, tetapi dia bunyi. Itulah hamzah. Ilat yang berbunyi. Kalau ilat yang tak bunyi dinamakan mat. Kalau ilat yang berbunyi dinamakan hamzah atau mahmuz di sini. Contohnya apa? Ba'isa. Ba'isa. Ba'isa mudhari'nya apa? Siapa yang boleh? Ba'isa ya ba'asu. Ba'isa ya ba'asu. Mana hamzahnya? Hamzahnya di antara huruf ba dengan huruf sin, di tengah kan dia. Dalam kedudukan ain, maka dinamakan mahmuz ain. Tapi ain tu huruf kedua Ustaz. Ya. Ba isa. Nah, betul kan, ba itu kedudukannya sama dengan fa. Hamzah Oh. kedudukannya dengan ain. Sa kedudukannya sama dengan lam. Nah, itulah maka dinamakan mahmuz ain. Ain itu kepada ain di tengah tuh. Fa kepada fa di depan. Oke. So yang ketiga apa? Lam. Nah, yang ketiga Lam. adalah mahmuz lam. Mahmuz lam. Kenapa? Karena kedudukan yang ketiga ini kepada haraf lam, fa'ala. Nah, maka dinamakan mahmuz lam. Yang ketiga ya. Contohnya bari'a yabra'u. Oke, bari'a yabra'u. Oke, boleh? Boleh Puan Faridah? Boleh. Ustaz, mahmuz tu maksudnya apa? Lupa saya. Mahmuz itu adalah hamzah. Hamzah. Mat yang dibunyikan. Dia kan haraf ilat yang dibunyikan, yang berbaris lah. Ada bunyi dia. A, akala, I, Kira ba'isa. terjemahan mahmuz tu ialah apa hamzah yang dibunyikan. Alif yang dibunyikan atau Okey. alif yang berbunyi. Mahmuz ada 3, mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam, sesuai kedudukan
kedudukan huruf tersebut. Dan ini berlaku pada fi'il lah maksudnya kan. Fi'il. Nah, Sahaja. ini kita bincang fi'il ini ya. Fi'il. Kalau dalam isim macam mana? Oh, maksudnya dia dalam isim jugalah sebab dia baris kan. Dia lah Ya. sebab dia vokal. Dalam isim pun ada huruf vokal Ustaz. Ada. Isim pun ada. Isim pun kan ada yang isim terbitan daripada fi'il. Itulah yang mungkin akan ikut. Kalau fi'ilnya ada ilat, maka dia akan ada ilatnya. Bari'ah, contohnya bari'ah. Bari'ah ini apa? Bari'ah. Kita baca ni selalu surah ni. Bari'ah yabra'u. Apa yang perasan? Apa isim terbitan daripada bari'ah? Bari'ah mana apa? Maknanya apa? Abro. Berlepas Baik diri. Surah Bara'ah, apa itu? Yang diawal dengan taubat. Bara'ah itu berarti taubat, berlepas diri. Bari'ah, bari' tu, saya telah berlepas diri. Saya tak ada urusan lagi dengan hal tersebut. Bari' tu. Isim terbitannya apa? Bara'atun. Bara'atun. Nah, itu bara'ah. Isim terbitan daripada bari'ah yabra'u. Nah, itu. Jadi melekat tak sampai kepada ilat, huruf ilat itu sampai kepada fi'il, melekat. Sampai pada isim melekat juga. Bara'atun macam mana tulisan dia? Bara'atun. Bara'atun. Nah, kan ilatnya ikut. Atun. Tuh. Jadi itulah kedudukan huruf ilat dalam fi'il ataupun isim. Dalam isim dia akan ikut. Kalau asalnya dia ada ilat dalam fi'ilnya. Ustaz simpulkan semula Ustaz. Biar mantap. Fi'il dalam huruf ilat. Itu je yang nak. Okey ya. Fi'il. Jadi dalam fi'il huruf ilat ada sebagian fi'il, tak semua ya. Ada beberapa fi'il, ada sebagian fi'il yang mengandungi huruf ilat. Huruf ilat mengikut kedudukannya ada namanya. Kalau dia duduk di depan, maka dinamakan misal. Yang berupa waw dan ya. Ada misal waw, misal ya. Itu. Kalau dia duduk di tengah, maka dinamakan ajwaf. Ajwafnya ada dua. Ajwaf yang waw, ajwaf yang ya. Itu. Kalau dia duduk di akhir fi'il tersebut, maka dinamakan naqis. Dia kurang. Ya, huruf dalam fi'il tersebut kurang. Mana yang kurang? Di belakang. Maka dinamakan naqis. Naqis wawi ataupun naqis ya itu. Manakala huruf ilat tersebut berupa Sekejap. Ustaz, alif. sekejap. Ustaz, mak nak tanya. Yang nakis kurang tu yang jadi huruf ilat tu jadi alif maksurah tu kurang. Alif maksurah. Kalau dia berbentuk ya. Kuranglah tu, nakislah tu. Kurang. Yang selanjutnya kalau dia huruf ilatnya berupa alif, maka ada satu kumpulan sendiri. Alif ada satu kumpulan sendiri. Dia tak sama dengan ya dengan waw. Kalau alif, manakala alif, maka dia kumpulannya adalah kumpulan mahmuz. Mahmuz itu apa?
hamzah. Hamzah maksudnya apa? Yang dibaca. Hamzahnya boleh dibaca. A, I, U. Itu. Contohnya adalah mahmus fa. Mahmus fa yang ada di kedudukan huruf fa dalam tasrif. Mahmus ain yang mana kedudukannya dalam huruf ain. Yang ketiga adalah mahmus lam. Oke, ada soalan? Oh, Jadi tadi mahmus tu, Hmm. okey. tadi Teruskan. Ustaz nak sambung yang nombor 5. Oke, yang nombor 5. Oke, sebelum itu ada soalan dulu. Puan Mariamah, ada soalan? Ada Ustaz. Puan Mariamah rajin untuk menulis nih catatan nih. Saya kena tulis lah pasal saya slow kan. Jadi saya kena catat semua. Kemudian baca Itulah. balik. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruan kita. Kalau kita memburu apa saja, kena ikat kuat-kuat. Memburu haiwan, memburu ikan, mancing, itu kena ikat kuat-kuat. Kalau tak, dia akan lari. Macam itu juga Betul. memburu ilmu. Memburu ilmu tak cukup dengan mendengar saja, menulis tu mesti agar ilmu tersebut melekat. InsyaAllah. InsyaAllah. Makin Aku lagi belajar tak pandai makin tulis tahu. Jawi. Makin belajar makin banyak tak tahu. Nah, itulah. Semakin orang itu akan merasa dirinya tak tahu, maka itulah yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Kalau dia merasa dia itu sama saja, itu berarti dia orang yang sombong. Itu berarti kita masih termasuk orang-orang yang haus akan ilmu. Semakin kita tak tahu. Macam mana mak aku? Aku tak boleh nak menulis, tak pandai Jawi. Aku. Tak apa, kalau nak tulis rumi pun boleh, yang penting kita faham. Kita Tulis boleh jugalah Jawi, tapi di bawah tu rumikan. Lagi lama masa tuliskan mengambilnya. lagi. Dua kali boleh itu. Kita slow saja. Okey. Yang terakhir, kumpulan yang ada haraf ilatnya. Fi'il yang ada haraf ilatnya. Yang ini satu semua. Ada satu fi'il yang ada haraf ilatnya 2. Tidak, ni buat habis ni sikit je. Nanti kira boleh. Ya. Yang ada haraf ilatnya 2. Apa? Contohnya apa? Nama dulu. Namanya apa? Ajwaful i. Bukan. Ini copy paste yang di atas nih. Namanya adalah lafif. Lafifun. Apa lafif artinya? Lafif secara bahasa itu maknanya digulung atau apa ya? Di antara. Dari antara ini dengan ini ada ilat. Itu di tengah-tengah. Itu. Lafif ada 2. Lafif yang berdekatan, lafif yang berjauhan. Jadi huruf ilat itu dekat-dekat atau huruf ilat itu berjauhan. Ada di antara isim fi'il tersebut. Lafif yang pertama adalah mafruq.
Jadi kalau Lafif, kita mafruk. sebut Ustaz, kalau boleh, jadi kita sebut mahfuzun, lafif, mafruk dah. Ya. Lafif, mafruk. Tak Mafruk. Oh, okey. Lafif tu kalau tengok dalam bahasa Inggris, dia roll, kena roll ya. Rolling, dia di antara dua. Dia di tengah-tengah. Maka mafruk tu artinya apa? Terasingkan atau terpisah, mafruk. Contohnya waqa. Waqa yaqi. Waqa yaqi. Kenapa dinamakan lafif mafruk? Kerana dia ada dua haraf ilat yang terpisah. Wa dengan ya. Waqa yaqi. Maka dia makan lafif mafruk. Ada dua haraf ilat yang terpisah. Di antara keduanya itu ada haraf ilat. Oh, ya tu Ustaz bertitik ya. Waqa yaqi. Boleh kalau nak letak titik tu boleh, kalau tak pun boleh. Dia ada dua kaedah. Waqa yaqi macam ni juga boleh yaqi, tapi tetap kita akan baca panjang itu. Waqa yaqi tu. Kenapa wahko ya tak ada titik, kemudian yaki ya ada titik? Waqa kenapa tak ada titik? Yaqi ada titik. Waqa yang pertama ada alif maksurah, yang kedua itu mat. Yang pertama tu mat yang maksurah dibaca macam mana? Turun ke bawah itu. Waqa kita tak boleh baca tinggi mat tu. Itu secara kaedah macam tu, secara bacaan. Yaqi dia memang ya. Jadi yang waqa ni adalah sepatutnya alif, ya. Alif nama alif mat. Alif apa? Ya yang tak ada titik tu. Alif maksurah. Alif maksurah. Jadi alif yang dijatuhkan, yaitu alif yang dijadikan ya. Sementara yang yaqi dia memang dia adalah mat di situ, panjang. Ustaz, saya tanya lagi sekali sebab saya tersilap tak dengar sangat. Lafif tu maksudnya dalam satu apa? Fi'il. Satu perkataan tu fi'il tu ada dua huruf ilat lah Ada dua hilat, betul. yang terpisah maksudnya. Terpisah di antara huruf ilat tersebut. Okey. Wa dengan ya, ada yang memisahkan yaitu qa di tengahnya. Waqa yaqi. Okey.
Okey. Bila ada yang terpisah, berarti ada yang berdekatan. Apa yang berdekatan disebut? Lafif makrun. Makrun. Kita tahu makrun, berarti kita kena tahu apa arti qarin. Kita selalu dengar istilah qarin. Qarin itu artinya dekat. Makrun berarti dekat. Tu kita tahu istilah tersebut, maka kita faham. Lafif makrun. Berarti lafif itu ada dua haraf ilat, makrun iaitu yang berdekatan. Yang dekat korib, Ustaz. Ya. Korib. Qarin itu artinya dekat. Qarin itu artinya apa lagi? Makrun pun makna dekat. Dekat. Yang berdekatan. Ada dua haraf ilat yang berdekatan. Contohnya apa? Ro'a. Kita biasa baca tu. Ro'a. Ya. Ro. Ro'a. Ya. Ro. Atau syawa je. Ini dia syawa. Syawa yashwi. Yashwi. Syawa. Yashwi. Ni. Syawa yashwi. Sya adalah haraf biasa. Manakala wa dengan ya adalah haraf ilat. Ada dua haraf ilat yang berdekatan, maka dinamakan lafif makrun. Lafif yang berdekatan. Okey. Okey. Lafif dengan apa tadi? Lafif makrun, lafif mafruq. Okey. Okey. Apa nama ni yang kita bahas hari ini untuk haraf-haraf ilat yang ada dalam fi'il. Manakala isim dia akan mengikut fi'ilnya. Waqa, yaqi, isimnya apa? Isim terbitannya apa? Wiqayatan atau ya, maka dia akan tetap ada huruf ilat itu akan kekal bersamanya wiqayatan. Okey, ada soalan untuk haraf-haraf ilat yang ada dalam fi'il? Sekali Kita lagi, belajar semula. lafis tu, yang dua lafis tu, mak aku bertukar fa dengan ko nak pula dah. Lafif. Lafif mak aku. Lafif
Mafrun, Okay. M-A-F. Mafrun. Mafruq. Mafruk. Mafruk. Lafif Oh. mafruk. Waw, ya. Berpisah. Berpisah, Berpisah. berjarak. Okey. Yang bawah lafis Lafif, makrun. makrun. Makrun tu berdekatan. Korin. Kita ingat korin, makku. Korin. Korin. Innal qarina bil muqarini muqtadi. Qarin berarti dekat. Kalau mafruk Ustaz, Mafruq daripada berjarak. mana? Tak dia punya asas. Faraqah, firaq. Oh, mufarakah. Faraqah. Firaq biasanya apa firaq tu? Berpisah. Biasanya suami istri firaq. Itu istilah dalam agama, dalam fikih. Firaq berarti berpisah. Macam imam mufarakah lah. Mufarakah dari imam dalam ibadah solat. Berarti berpisah dari imam. So dia start daripada farak lah. Farakun dia. Farak. Farak. Okey. Kalau Macam mana makku? kalau kita buka Google, itlaq ni mu'tal. Mu'tal. Mu'tal.